Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 4 subjek Sirah Nabawiyah akan menceritakan mengenai poin-poin penting sirah-sirah berdasarkan video Ustaz Wadi Anwar. Jadi pertama sekali saya akan memperkenalkan ahli kumpulan. Yang pertama Muhammad Nur Fikri bin Najamuddin, nombor matrik D19312434, iaitu saya sendiri. Yang kedua Muhammad Zikri Izzuddin bin Muhammad Saleh, nombor matrik D19311733. Yang ketiga Alif Aiman bin Muhammad Bakhtiar, nombor matrik D19312047. Seterusnya Muhammad Ashraf bin Muhammad Zukri, nombor matrik D20112701. Dan akhir sekali Firdaus bin Syaful Fazila, nombor matrik D19311809. Jadi pada video kali ini kita akan lihat bagaimana tahun-tahun awal perkembangan Islam, bagaimana susahnya, peritnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk mempertahankan Islam, bagaimana kuatnya, mahalnya nilai iman ketika itu. Jadi kita bermula dengan kisah daripada Umayyah bin Khalaf, yang mana Umayyah bin Khalaf ini mempunyai hamba abdi yang bernama Bilal bin Rabah. Jadi siapa Bilal bin Rabah ini? Bilal bin Rabah ini seorang hamba berkulit hitam yang tak ada harta. Kalau kisah-kisah akan datang mungkin kita akan dengar Bilal bin Rabah ini seorang muazzin, yang mana azan beliau didengari sehingga ke langit. Jadi apabila Bilal bin Rabah ini memeluk Islam, sampai di telinga Umayyah bin Khalaf, Umayyah kata kat Bilal, kembali kepada agama asal nenek moyang mereka, iaitu menyembah Lata dan Uzza. Jadi Umayyah akan lepaskan kalau keluar daripada Islam. Tapi Bilal bin Rabah tak nak keluar daripada Islam. Jadi disebabkan Bilal bin Rabah ini seorang hamba, jadi Umayyah seksa Bilal bin Rabah ini. Apabila di siang hari, di tengah hari, Bilal bin Rabah akan dijemur di tengah panas padang pasir, akan diheret. Jadi pada musim Saifi, iaitu musim panas, di Arab ini, musim panas ini, kalau kita duduk dalam bangunan pun kita berasa tak selesa sebab terlalu panas. Apatah lagi Bilal bin Rabah ketika itu diheret, dijemur di tengah panas, semata-mata untuk suruh Bilal bin Rabah keluar daripada Islam. Tetapi Bilal bin Rabah hanya mengatakan ahad, yang mana Umayyah bin Khalaf ini tahu ahad yang dimaksudkan Bilal bin Rabah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang merujuk kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi Umayyah bin Khalaf berasa lagi marah sebab kuatnya pegangan Bilal bin Rabah. Jadi Umayyah meningkatkan lagi seksaan terhadap Bilal, yang mana Umayyah jemur Bilal bin Rabah di tengah panas, lalu diletakkan satu batu besar di atas dada Bilal bin Rabah. Tetapi Bilal bin Rabah tetap kata ahad, sehinggalah Abu Bakar datang. Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang peniaga yang berjaya, yang kaya, datang berjumpa dengan Umayyah untuk membayar Bilal bin Rabah untuk dilepaskan. Jadi apabila Umayyah tahu Abu Bakar ni seorang yang kaya, jadi Umayyah melipatkan kali ganda lagi harga yang terhadap Bilal. Tapi Abu Bakar tetap dengan pendirian untuk berbayar, walaupun berapa lipat kali ganda pun Umayyah naikkan perlu untuk dibayar tu, tetap akan bayar untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Jadi kisah seterusnya adalah kisah daripada Bani Mahzum, yang mana Bani Mahzum ini keluarkan hamba-hamba mereka, yang mana mereka keluarkan 3 orang, iaitu Yasir, Sumayyah dan juga Ammar ibn Yasir. Jadi Bani Mahzum ini keluarkan 3 anak beranak ini untuk diseksa di hadapan orang ramai supaya mereka keluar daripada Islam.
antara bentuk penyiksaan yang diterima oleh keluarga Yasir ini adalah mereka dijemur di tengah panas, dipanggang di atas bara, dipakaikan baju besi, baju perang besi tu, yang telah dijemur di tengah panas. Jadi siksaan dia sehingga menyebabkan Yasir dibunuh, Sumayyah dibunuh juga oleh Abu Jahal, yang mana Sumayyah dibunuh dengan begitu kejam, iaitu ditusuk tombak melalui kemaluannya, disula sehingga mati, yang mana apabila Sumayyah syahid, yang Sumayyah merupakan wanita pertama syahid di dalam Islam. Seterusnya Ammar juga diseksa, akan tetapi Ammar tidak tahan akan siksaan itu, dan Ammar mengungkapkan kata kufur. Tetapi dalam kisah ini Ammar dikecualikan kerana tidak jauh sudut hati Ammar ibn Yasir ini tetap mengatakan Allah itu adalah Tuhannya, sehingga sedemikian sahabat-sahabat mempertahankan iman ketika itu, sehingga digadaikan nyawa semata-mata untuk mempertahankan iman. Jadi apabila dalam kisah itu Nabi Muhammad SAW lalu, tapi tak dapat nak buat apa-apa sebab keluarga Yasir ini adalah hamba daripada Bani Mahzum ini. Jadi Nabi tak ada hak untuk halang. Jadi Nabi lalu dalam keadaan sedih, menangis, yang mana Nabi kata, sabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya Allah telah janjikan syurga buat kalian. Kisah seterusnya adalah kisah Mus'ab bin Umair, yang mana Mus'ab bin Umair ini adalah berasal daripada keluarga yang kaya, keluarga bangsawan, yang mana sehinggakan Rasulullah sebut tiada orang yang lebih tampan dan lebih mewah pakaiannya daripada Mus'ab. Kalau Mus'ab lalu, orang akan tahu yang lalu tadi adalah Mus'ab, kerana setiap pakaiannya, setiap apa yang dibawa mesti adalah barang yang mahal, barang yang berharga. Jadi pada ketika usia mudanya, Mus'ab ini memeluk agama Islam secara sembunyi, tidak diberitahukan kepada keluarganya, sehinggalah Uthman bin Talhah, ketika ni Uthman bin Talhah tidak memeluk Islam lagi. Uthman bin Talhah nampak Mus'ab mengerjakan solat. Jadi Uthman ugut, dia bagi tahu ibu Mus'ab bahawasanya Mus'ab ini telah memeluk Islam, kerana dia nampak Mus'ab solat. Jadi apabila dapat berita tu, ibu Mus'ab kata kat Mus'ab, sekiranya kau tidak keluar daripada Islam, aku akan tarik segala kekayaan, segala kemewahan yang telah aku berikan ni, akan tarik secara total, walaupun sesin pun. Jadi Mus'ab tetap teguh dengan pendiriannya. Mus'ab tidak akan keluar daripada agama Islam. Jadi ibu Mus'ab pun tarik segala kekayaan yang telah diberikan kepada Mus'ab. Jadi kalau kisah-kisah akan datang, kita akan dengar yang bahawa Mus'ab ini pemegang panji Islam di dalam perang Uhud, yang mana Mus'ab memegang panji Islam, dipotong tangan belah kanannya. Jadi Mus'ab menyambut panji di tangan sebelah kirinya. Lepas tu musuh potong tangan sebelah kirinya. Mus'ab memeluk panji Islam dengan kedua-dua belah tangan yang kudung tadi. Jadi Mus'ab juga wafat, meninggal syahid dalam perang tersebut. Sehingga kan Mus'ab ini wafat dengan hanya ada sehelai kain, yang mana kain tu tidak dapat menutup
sekiranya ingin menutup kakinya akan terlihat mukanya, sekiranya ingin menutup mukanya akan terlihat kakinya. Jadi sehingga begitu Mus'ab sanggup meninggalkan segala kemewahan, harta benda yang telah diberikan daripada ibu beliau, semata-mata untuk teguh pendirian untuk memeluk agama Islam. Jadi kalau kita belajar sirah ini, kita akan dapat lihat bagaimana perjuangan para sahabat dahulu dalam mempertahankan iman. Betapa kuatnya, betapa mahalnya nilai iman mereka, sehingga kan kalau dipinta harta, mereka akan bagi harta. Kalau dipinta nyawa, benda yang paling mahal dalam hidup kita ini nyawa, mereka akan berikan nyawa semata-mata untuk mempertahankan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya akan bagi kepada pembentang seterusnya untuk menceritakan lebih lagi mengenai sirah-sirah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri Izzuddin bin Muhammad Saleh di 193-11733. Jadi saya akan teruskan pembentangan kumpulan saya berkaitan tentang review surah Nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar. Pemuda yang kedua daripada bangsawan juga yang hidupnya dalam keadaan serba mewah, mungkin lahirnya dalam serba mewah, tetapi meninggalnya, wafatnya dia dalam keadaan yang cukup dihormati. Dalam keadaan yang cukup dihormati, yang ditangisi oleh Nabi, yang mana dia adalah seorang pemuda pertama yang jasadnya ditanam di tanah perkuburan Baqi' di Madinah. Okey, jadi pemuda itu siapa? Pemuda itu adalah Uthman ibn Maz'un. Okey, Uthman ni siapa tuan-tuan? Uthman ni macam Mus'ab juga. Uthman ni macam Mus'ab juga, seorang anak bangsawan, orang kaya, okey, orang yang ternama, orang yang dihormati di kota Mekah. Jadi ketika mana Uthman Ibn Maz'un ni dia memeluk agama Islam, Uthman bin Maz'un ni dia peluk agama Islam senang saja tuan-tuan. Okey, dia tertarik senang saja. Kemudian dia selalu pergi ke rumah Arqam bin Abi Warqam dengan sahabat yang lain. Jadi dia ni senang saja memeluk agama Islam. Kemudian dia ni pada satu ketika itu umat Islam ni ingin berhijrah ke Habsyah. Okey, kerana di kota Mekah mereka ni ditekan yang sangat-sangat tertekan. Jadi mereka pun berhijrah ke Habsyah. Dalam pada mereka berhijrah ke Habsyah, Uthman ini dapat berita dan beberapa orang lain lagi dapat berita bahawa kota Mekah itu penduduk kota Mekah itu dah tak menekan lagi umat Islam. Jadi mereka pun berancang untuk patah balik. Sampainya mereka di kota Mekah, mereka ini disiksa kembali. Disiksa kembali. Kecuali Uthman bin Maz'un ni. Sebab apa tuan-tuan? Uthman bin Maz'un ni tidak dapat disentuh, diseksa oleh penduduk Quraisy ketika itu, Bani Quraisy ketika itu, penduduk kota Mekah ketika itu. Sebab Uthman bin Maz'un ini masih lagi orang bangsawan. Jadi mereka ini tak boleh nak apa-apakan Uthman bin Maz'un. Jadi orang kata apa, so lucky Uthman bin Maz'un ini dia dapat berlindung di atas nama dia, walaupun dia ini telah menyatakan dia ni Islam. Okey, jadi untuk mengukuhkan lagi keselamatan dia sebagai seorang Islam, okey, penduduk kota Mekah, dia pun jumpa seorang bangsawan, seorang pembesar kota Mekah, iaitu Walid ibn Mughirah. bin Mughirah, nama Mughirah. Walid bin Mughirah ni adalah bapanya Khalid Walid, sahabat Nabi yang diberi gelaran singa Allah, Asadullah. Okey, Khalid Walid, panglima perang Rasulullah SAW.
Jadi Walid ini pembesar kota Mekah. Jadi Uthman ni cukup rapatlah dengan Walid ni. So dia minta perlindungan daripada Walid bin Mughirah ini sehingga kan sampai satu masa Uthman ini dia bermonolog dengan diri dia sendiri. Dia cakap muslimin lain, orang Islam yang lain, yang orang kata apa, pangkat yang rendah, miskin, semua disiksa. Tapi aku, Uthman bin Maz'un, seorang yang daripada bangsawan, meminta perlindungan daripada orang yang bukan Islam. Adakah aku ini benar-benar orang Islam ataupun begitu? Adakah aku ini benar-benar mengharapkan redha Allah ataupun selainnya? Jadi Uthman ini jumpa Walid. Dia cakap, wahai Walid, aku nak tarik balik perlindungan. Aku nak bergantung diri pada Allah SWT. Keselamatan aku ini bergantung sendiri pada Allah SWT. Jadi Walid pun kata, betul ke? Jadi Uthman kata betul. Jadi Walid kata, pergilah ke kota Mekah, beritahu kepada penduduk Mekah bahawa aku bukan lagi pelindung engkau. Jadi Uthman ini pergilah ke kota Mekah, bagi tahu kat seluruh penduduk kota Mekah bahawa dia tidak lagi dilindungi oleh Walid. Jadi bila mana tak dilindungi oleh Walid, maka ramailah yang nak siksa Uthman dan sebagainya. Jadi turunnya Uthman daripada tempat tinggi untuk beritahu yang dia tak dilindungi lagi oleh Walid. Ada seorang penyair, dia memukul mata Uthman ibn Maz'un ini, lalu bengkaklah sebelah matanya. Dan Walid bila dengar berita itu, Walid bergegas pergi jumpa Uthman ni dan kata, Uthman, betapa ruginya kamu menghilangkan insurans tu lah, insurans, perlindungan daripada aku. Jadi Uthman kata apa, rosak sebelah mata aku ini lebih aku sukai daripada aku meminta perlindungan daripada orang yang bukan agama Islam. Kalau boleh dua-dua belah mata aku ni bengkak pun tak apa, Uthman cakap. Sampai begitu sekali. Jadi betapa sayangnya Nabi kepada orang-orang yang sebegini. Dia sanggup tinggalkan keselesaan dia, dia sanggup tinggalkan jelah harta dia, nama dia. Dua orang pemuda ini cukup Nabi sayang, walaupun mereka berdua ini adalah dua orang yang tak cukup terkenal. Macam mana Abu Bakar, macam mana Umar, keislaman mereka dan sebagainya. Macam mana Bilal bin Rabah, keluarga Yasir dan sebagainya, keislaman mereka. Dua orang pemuda ini tak cukup terkenal, tetapi Rasulullah SAW cukup sayang mereka, sampaikan kepergian mereka, kewafatan mereka ditangisi Nabi dan didoakan, dan dijamin kematian mereka ini dijamin oleh Nabi. So sekarang ni kita akan cerita juga tentang seorang yang bernama Uthman juga, tetapi bin Ibn Affan. Kalau kita sebut nama Uthman bin Affan ni, semua orang tahulah saya rasa kan. Antara empat orang yang dijanjikan, anda confirm sahabat yang masuk ke syurga, dijamin masuk ke syurga. Kalau kita sebut nama Uthman bin Affan juga, dia ni adalah seorang khalifah, pemimpin Islam. Dia juga adalah menantu Nabi. Jadi yalah, kalau sebut nama Uthman je, semua orang tahulah. Secara umumnya memang bila kita cakap Uthman bin Affan je, semua orang tahu. Jadi kita tak nak cerita panjang pasal Uthman bin Affan, cuma kita nak cerita pasal permulaan keislaman Uthman bin Affan, di mana keluarganya tidak boleh menerima tidak boleh menerima keislaman Uthman bin Affan. Jadi Uthman bin Affan ni semacam yang kita tahu, dia ni adalah seorang yang macam Uthman bin Maz'un juga, seorang yang dihormati daripada
Bani Umayyah, okey, Bani Umayyah, salah satu bani yang cukup dihormati di kota Mekah. Okey, jadi dia juga seorang yang kaya, okey, yang apa, kalau sebelum ni kita dengar dua pemuda, kisah dua pemuda tadi, okey, mereka ini mewarisi harta. Okey, mewarisi harta kekayaan. Tapi macam Uthman ini, dia mewarisi harta kekayaan dan dia juga ada harta kekayaan dia sendiri. Jadi jadi itulah. Jadi dia seorang yang berada lah. Jadi bila mana pada permulaan Uthman bin Affan ini memeluk agama Islam, dia dapat diketahui oleh Al-Hakam ibn Abi Asr, okey, iaitu bapa saudaranya, okey. So, jadi Al-Ahkam ini dia mengikat Uthman bin Affan dalam rumah dan tak diberikan makan selagi mana dia tidak keluar daripada Islam. Namun Uthman bin Affan ini tetap teguh akidahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak keluar daripada Islam dengan tekad iman dan juga iman yang kuat dan teguh. Dan dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ahkam pada satu masa Al-Ahkam juga melepaskan Uthman bin Affan, membebaskan Uthman bin Affan. Itu daripada itu orang kata apa, kesakitan, keseksaan yang dirasakan oleh Uthman bin Affan pada awal keislaman dia. Okey. So seterusnya kita masuk kepada Khabbab ibn Arid. Okey. Khabbab ibn Arid ni kisah dia tak terlampau banyak, tak terlampau terkenal, tak terlampau masyhur. Jadi dia ni tak terkenal lah. Sebenarnya tak terkenal. Saya pun tak kenal sebenarnya Khabbab ibn Arid ni, tak pernah dengar nama dia. Tapi nak cerita bahawa kalau sekarang ni kita dah dengar selami pula cerita Khabbab bin Arid. Okey, Khabbab bin Arid ni dia seorang yang walaupun dia tak terkenal, tapi kesesaan yang dilalui oleh beliau amatlah pedih. Sehingga kan pada awal keislaman beliau diseksa, yang mana besi panas. Okey, besi panas itu dijuluk di punggung Khabbab ibn Arid ni. Jadi pada satu hari setelah Islam itu bangkit, Islam itu merdeka dan sebagainya, Islam itu bukan merdeka, Islam itu dah menang. Okey. Saidina Umar berjumpa dengan Khabbab ini dan bertanya, Khabbab, ceritakan kepada aku apa kesesaan yang engkau lalui ketika zaman permulaan Islam. Jadi Khabbab menceritakan sambil menunjukkan dan mengatakan bahawa wahai Saidina Umar, lihatlah punggungku. Saidina Umar pun melihat punggung Khabbab dan mengatakan bahawa aku tak pernah melihat punggung seteruk ini. Jadi betapa runtuhnya hati Saidina Umar melihat punggung kesan daripada kesesaan yang dilalui oleh Khabbab. Jadi itulah kesesaan yang dirasakan oleh Khabbab. Banyak lagi kesesaan yang dirasakan oleh Khabbab. Okey, dia juga pernah digolekkan, diikat, okey, di atas bara api sehingga lemak dan juga darah dia itu memadamkan api dan sebagainya. Betapa peritnya, nak menunjukkan betapa peritnya nilai keislaman mereka itu. Maknanya nak dapat nilai Islam itu mereka perlu rasa keperitan. Jadi macam kita ini, bersyukurlah bahawa kita tak perlu merasakan dan melalui semua perkara-perkara itu. Jadi itu saja daripada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Mazukri, nometrik D20112701. Seterusnya, Nabi mula disakiti. Rasulullah SAW kerap dimusuhi, bahkan dilecehkan kaum kafir Quraisy. Ini terjadi sejak munculnya dakwah Islamiah. Adapun kaum Quraisy yang selalu mengganggu Rasulullah
saat beliau di rumah adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abi Al-Ash bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'ij. Seterusnya, semuanya merupakan tetangga-tetangga beliau. Tidak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam kecuali Al-Hakam bin Abi Al-Ash, salah satu tokoh yang paling jahat perlakuannya kepada Rasulullah SAW adalah Abu Jahal, salah satu kaum Quraisy. Dalam Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri bersumber dari kitab Al-Rahiqul Maktum diceritakan Abu Jahal datang kepada Rasulullah dan mendengarkan Al-Quran, namun hal itu tidak membuatnya beriman atau tunduk sopan, apalagi takut. Justru dia menyakiti Rasulullah SAW dengan ucapan lisannya. Selain itu, dia juga selalu mencegah Rasulullah SAW melakukan solat sejak pertama kali melihat baginda melakukannya di Masjidil Haram. Suatu hari dia melewati baginda yang sedang melakukan solat di sisi makam Nabi Ibrahim. Lalu berkata, "Wahai Muhammad, bukankah sudah aku larang engkau melakukan ini?" Dia mengancam baginda serta membentaknya. Dia berkata kepada baginda, "Wahai Muhammad, dengan apa engkau akan mengancamku? Demi Allah, bukankah sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak memanggil berdoa di lembah ini, iaitu Mekah." Maka turunlah ayat, "Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah." Surah Al-Alaq ayat 17 hingga 18. Seterusnya, ada suatu hari Rasulullah berjalan dan lalu di hadapan orang Quraisy. Kemudian mereka memanggil Rasulullah dengan panggilan yang buruk dan mereka ikut Nabi dan ulang celaan panggilan buruk tersebut sehingga 3 kali. Nabi toleh ke belakang dan berkata kepada mereka, "Aku membawa berita buruk, penyembelihan atau kematian kepada kamu." Kemudian orang-orang Quraisy itu diam dan berkata perkara yang baik-baik kerana Rasulullah seorang yang tidak bercakap bohong, maka setiap apa yang dikatakan beliau pasti akan berlaku. Ada riwayat menyatakan mereka yang berkata buruk pada Nabi tadi mereka mati diserang binatang buas atau diserang penyakit, dan ada yang mati di dalam peperangan. Suatu hari Nabi lalu kemudian ada satu kumpulan Quraisy menarik selendang Nabi kemudian cekik Nabi sehingga terjatuh. Abu Bakar dah lalu dan nampak kejadian tersebut. Kemudian Abu Bakar tolak orang-orang Quraisy itu dan menolong Nabi dengan berkata, "Apakah kalian sanggup membunuh atau mencederakan seorang lelaki yang hanya mengatakan Rabbullah?" Kemudian Abu Bakar pula yang dipukul. Seterusnya, suatu hari Nabi ada keperluan untuk dibeli di kedai. Apabila keluar rumah, di sebelah kiri kutuk Nabi, di sebelah kanan kutuk Nabi, dan sepanjang jalan itu juga semua mengutuk atau mencela Nabi, termasuklah kedai yang Nabi dapatkan keperluan itu. Seterusnya ialah tubuh Nabi, sehingga tubuh Nabi nak balik dalam ketakutan dan menggigil. Setelah sampai di rumah Nabi berkata, selimutkan aku."
Lalu turunlah ayat surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 5, iaitu, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan keji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Aiman bin Muhammad Bahtiar. Nombor matrik di 1931-2047. Saya akan menceritakan sedikit tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Seperti mana yang kita tahu, Abu Bakar ni merupakan orang yang pertama masuk Islam dan sentiasa bersama dengan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah ataupun dalam peperangan. Okey. Kat sini saya akan ceritakan satu kisah. Kalau kita tahu banyak sangat kisah Abu Bakar. Okey, kat sini ada satu kisah yang mana pada suatu hari Abu Bakar ni sedang berdakwah kepada rakan beliau. Kemudian lalu sekumpulan kaum Quraisy. Okey. Dan mereka nampak Abu Bakar ni sedang berdakwah. So kaum Quraisy ni berasa tidak berpuas hati. Mereka terus datang kepada Abu Bakar dan terus memukul beliau sehingga mukanya luka teruk, bengkak semua ada. Okey. Tapi kebetulan pada waktu tu puak Bani Tamim ni merupakan puak Abu Bakar juga. Okey. So puak Bani Tamim ni terus datang menyelamatkan Abu Bakar. Kalau korang nak tahu, orang Arab ni dulu diorang terlalu taksub dengan puak-puak diorang. So diorang tak kisah dalam puak diorang tu agama mana. Kalau diorang dalam kesusahan ke, diorang akan tolong juga. Okey. So puak Bani Tamim ni nampak, terus selamatkan Abu Bakar. Lepas tu mereka pun berkata, muka Abu Bakar ni tidak kelihatan seperti muka dia sendiri. Kiranya betapa teruknya diorang pukul sampai muka Abu Bakar dah tak nampak macam muka dia. Okey. Lalu puak Bani Tamim cakap, sekiranya Abu Bakar mati, mereka akan menuntut bela. Okey. Lepas tu Abu Bakar dibawa pulang, dirawat dan dibawa ke rumah ibunya. Kemudian selepas tersedar daripada pingsan tu, ibu dia kata, Abu Bakar terus bangun dan bertanya, Rasulullah selamat ke? Okey, nampak tak? Dia bangun-bangun terus tanya kepada Rasulullah, tanya khabar Rasulullah SAW. Sedangkan diri beliau masih tidak sihat. Kemudian ibu dia pula berkata, kamu sendiri tidak sihat lagi, pergi makan dulu kan. Ibu dia suruh pergi makan dulu. Kemudian Abu Bakar berkata, aku tidak akan makan sehingga aku bertemu dengan Rasulullah SAW. So kemudiannya esok harinya ibu Abu Bakar Siddiq, papah Abu Bakar, bawa pergi berjumpa Nabi Muhammad. Okey, lepas dah jumpa, Abu Bakar bertanya khabar kepada Nabi Muhammad dan kemudian Nabi berasa terharulah sebab diri beliau sendiri tidak sihat tapi masih bertanya khabar Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar minta supaya Nabi Muhammad doakan untuk ibunya supaya memeluk Islam. Akhirnya ibu Abu Bakar memeluk Islam pada hari itu juga. Kat sini kita nampak betapa kuatnya iman para sahabat zaman dulu dan betapa sayang mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, seterusnya saya akan menceritakan lagi tentang strategi kaum Quraisy dalam menghentikan dakwah Nabi di kota Mekah. Okey, pada waktu tu sedang nak dekat sangat dengan musim haji. Tapi ketika itu haji mereka semua tak sama dengan haji selepas Islam. Okey. So diorang adalah cara diorang sembah semua kan. So sebelum orang negara Arab dari luar datang untuk lakukan haji pada ketika itu, so kaum Quraisy ni mengadakan satu mesyuarat bersama dengan Al-Walid ibn Mughirah. Beliau merupakan bapa kepada Khalid bin Al-Walid. Okey, diorang berbincang dalam satu macam tempat mesyuarat lah kan. And then kalau kau nak tahu, Al-Walid ibn Mughirah ni merupakan seorang yang orang tinggi lah dalam kaum Quraisy. So mereka berkumpul berbincang. Okey, cadangan pertama yang mereka nak tuduh untuk bagi Nabi atau nak bagi orang, bila kan orang dari luar negara Arab luar nak datang untuk haji. So mereka nak hentikan dakwah Nabi ni supaya bila orang luar datang, bila Nabi berdakwah mereka tak percaya. Macam itulah. So cadangan pertama
diorang cadang supaya mereka cadang nak kata Nabi ni seorang yang penipu. Tetapi Al-Walid bin Mughirah bantah. Sebab apa? Sebab Al-Walid ni sendiri tahu yang Nabi ni seorang yang berkata benar. Okey, seterusnya nak ada lagi cadangan daripada kaum Quraisy ni mengatakan Nabi ni seorang penyair. Tapi kalau kau nak tahu, Al-Walid ni merupakan seorang ahli bahasa. So Al-Walid pun bantah dengan cadangan ni, dan dia kata aku merupakan seorang ahli bahasa dan aku tahu kata-kata daripada Nabi Muhammad itu bukan syair. Okay? So kiranya kata daripada Muhammad tu adalah kata-kata daripada Allah SWT, iaitu ayat Quran lah kan. Seterusnya ada cadangan lagi satu mengatakan tuduh Nabi ni sebagai seorang penyihir. Tapi Al-Walid bantah juga, sebab Al-Walid kata kalau seorang penyihir, dia akan nampak muka, memang nampak muka penyihir lah. Dia akan nampak gelap, hitam kan. Tapi Nabi Muhammad ni tak, muka dia suci, bersih. Kita nampak nur dia tu. Dan ada lagi satu cadangan terakhir mengatakan Nabi ni gila. Nak tuduh Nabi ni sebagai seorang yang gila. Tapi Al-Walid bantah juga, sebab Al-Walid tahu yang Nabi Muhammad ni seorang yang bijak pandai. So last sekali Al-Walid ni kan merupakan seorang yang kira orang lama lah. Dia pangkat tinggi dan dia merupakan seorang yang lama, berpengalaman lah. So dia cadangkan apa kata kita tuduh Nabi ni sebagai seorang penyihir, tapi penyihir pemisah antara seseorang ni dengan keluarga dia. Kiranya siapa yang dengar Nabi Muhammad berkata, mereka akan terpisah dengan keluarga diorang. Macam tu. So rancangan ni bila diorang bincang, semua setuju dengan cadangan ni. Sampailah tiba waktu orang dari luar negara datang untuk melakukan haji. So tuduhan ni berjaya. Orang lain ramai tak percaya. Ketika Nabi nak berdakwah, mereka tak percaya. Nampak betapa kejamnya. Tidak kejam, tapi Al-Walid ni dia dah tahu Nabi seorang yang macam tu, tapi dia masih nak cari jalan untuk tuduh Nabi sebagai seorang yang jahat. So kesimpulannya kat sini kita bersyukurlah, sebab sekarang ni nak berdakwah pun senang. Tak ada apa-apa ujian sangat kan. Kita dah boleh berdakwah dalam TikTok, semua tempat, platform social media dah boleh. So situ saja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus bin Syaf Fazila, umur matrik di 1931809. Hari ini saya akan menceritakan tentang Uqbah bin Abi Mutih. Suatu hari Nabi Muhammad solat di hadapan Kaabah. Kemudian Uqbah berasa geram melihat lalu mencampakkan kotoran binatang di atas baginda Nabi Muhammad SAW ketika sujud. Baginda tidak bangun sehinggalah datangnya anak perempuan baginda untuk membersihkan kotoran tersebut, dan Nabi pun selesaikan solatnya. Yang kedua, Hamzah bin Abdul Muttalib. Suatu hari baginda berdakwah sekitar Bukit Safa dan melihat oleh Abu Jahal. Abu Jahal terus mencela, maki baginda dengan kata-kata kesat, dan Abu Jahal menampar baginda di hadapan orang ramai. Akan tetapi Rasulullah tidak pernah sekalipun membalas perbuatan jahat Abu Jahal. Ketika pulang dari memburu, seorang perempuan memberitahu berita yang berlaku terhadap Muhammad kepada Hamzah, dan tiada sesiapa pun yang membela penuh kehiyaan Muhammad dipukul oleh Abu Jahal. Hamzah segera pergi ke tempat Abu Jahal dengan membawa busur panah. Belum sempat Abu Jahal membuka mulut, Hamzah telah melibas busur panah ke muka Abu Jahal sehingga berdarah. Hamzah bertanya, apa yang telah kau lakukan terhadap anak saudaraku? Akan tetapi beliau tidak memberani untuk menjawab. Kemudian Hamzah berkata, mulai sekarang apa yang disebut Muhammad itu yang aku sebut, apa yang Muhammad anut itu yang aku anut, apa yang Muhammad pegang itu yang aku pegang. Maka isytiharlah Hamzah memeluk Islam dan mengucap 2 kalimah syahadah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.